Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kita mungkin terbiasa sangat dengan rasa benda-benda yang menjanggalkan. Ish, apa benda tu? Nampak macam ada bayang-bayang. Kejap kita pergi satu tempat tu, kita boleh rasa, ish, kenapa rasa macam lain macam je tempat ni? Berdiri beroma kan? So, benda-benda macam itu akan biasa sangat. Tambah-tambah lagi pada orang yang sensitif kan? Macam adik saya cerita, dia baru je masuk rumah sewa dia tu, dan dia dapat rasa tak macam ada something wrong je dekat area dapur ni. Kalau dapur je, mesti macam rasa, ish, lain macam lah sini macam gitu kan. Dan kebetulan ada salah seorang housemate dia tu boleh nampak penampakan-penampakan ni semua. Dia pun macam adalah bercerita dengan housemate dia ni. Housemate dia cakap memang ada dekat dapur, tapi dia tak kacau orang. Lepas tu siap dia describe lagi tahu macam mana rupa perempuan tu, perempuan misteri. Tapi hari ni kita bukan nak cerita pasal perempuan misteri tu ataupun cerita pasal adik kita. Kisah seram kita pada kali ni kita bagi tajuk, siapa tu? Orang ke? Jadi dalam video kali ni kita akan ceritakan dua kisah yang lebih kurang sama je, yang mana dia nampak sesuatu ataupun dia tak pasti betul ke dia nampak sesuatu, ke orang ke bukan. Macam gitu. Sedar sedia? Jom kita mula. Okey, cerita yang pertama ni dia bagi tajuk orang atau bukan. Jadi kisah ni berlaku masa dia berumur 15 tahun. Yang mana rumah yang dia duduk sekarang ni adalah rumah 2 tingkat. Jadi bilik tidur dia tu ada dekat tingkat atas sana. Dan dia cakap kalau buka tingkat bilik dia ni, bolehlah nampak orang lalang kan dekat bawah sana. So pada satu hari tu dia tak boleh nak tidur. Dah lewat malam sangat dah, tapi tak boleh nak tidur tau. Cuba nak lelapkan mata, tak boleh juga. Dah tu tak tahulah macam mana hati dia ni macam gatal. Bukan hati yang gatal, tapi tangan dia ni gatal sangat nak pergi buka tingkap, nak ambil udara, konon-konon macam nak kena angin malam macam tu lah kan. Dah tu dia pergi buka tingkap, dan sebab katil dia ni sebenarnya ada dekat sebelah tingkap je. So bila dah buka tingkap tu, niatnya nak ambil angin malam je, tapi automatik lah dia boleh nampak juga apa yang ada dekat luar sana kan. Dan masa dia buka je tingkap tu, tiba-tiba je dia nampak ada seorang perempuan tengah jalan kaki pada pukul 3 pagi tau. Tapi masa tu dia tak fikir benda pelik lah. Dia fikir, ish, ada penampakan? Tak ada pun. Dia cuma fikir, mungkin orang kerja kilang agaknya, baru balik kerja lah tu. Tapi sebenarnya orang kerja kilang ni dia macam ada 2 shift je. Sama ada balik pukul 6, pukul 7 macam tu kan pagi, dengan balik pukul berapa? Pukul 7, pukul 6 petang kan. Itu je waktu dia. Ini pukul 3 pagi tau. Dah tu dia perhatikan perempuan ni tau. Masa tu dia nampak perempuan tu berpakaian putih, rambut pula lepas, rambut panjang kan. Dan perempuan ni berjalan setapak demi setapak, sangat-sangat lambat. Pelik ada dekat situ. Tapi dia tetap juga pandang ke arah perempuan ni, tetap juga nak tengok apa perempuan ni buat berjalan macam gitu kan. Dan tiba-tiba perempuan tadi berhenti dekat satu tiang lampu. Dekat bawah tiang lampu tu kan, dia jalan-jalan slow-slow, lepas tu dia berhenti kat situ. Dan dia dengan slow-slownya palingkan muka, pandang ke arah dia tau. Pandang ke arah si Ani ni yang tengah tengok ke arah penampakan tu, ke arah sosok tu. Apa lagi si Ani ni macam terkejut lah. Tangan dia sepantas kilat katanya terus tutup tingkap tu. Lepas tu tarik selimut, nak tidur lah konon-kononnya kan. Dan sepantas kilat juga, lepas dia tutup je, dah tarik selimut tu, terus benda tu, makhluk tu pergi ketuk tingkap dia guna kuku. Sambil-sambil makhluk cakap macam ni, alah, awak dah nak tidur ke? Tak ada siapa nak temankan saya nak balik ke bukit sana. Jadi katanya untuk pengetahuan semua, dekat bukit tu ada pokok getah tau. Dan pokok getah tu pula, ladang getah tu memang dah tak asing lagi dah dengan benda-benda macam gitu. Kata itu rumah diorang lah dekat situ tu. Jadi laluan jalan raya dekat rumah Ani ni adalah laluan mereka juga tau. Jalan diorang juga, diorang yang kita tak nampak tu lah. Dah kena ketuk tadi, Ani ni ignore. Dia biar je, dia selimut, berselubung dalam selimut tu kan. Tapi tak habis itu tau, dia ketuk lagi sekali. Katanya dia ketuk cermin tingkap tu menggunakan kuku. Lepas tu dia tarik kuku tu ke kiri dan juga ke kanan. Kita boleh bayangkan macam mana bunyinya, krek 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 krek. Rapping apa. Jadi masa tu Ani tadi pun pergi telefon mak dia. Mak dia ada tidur kat bawah tau, bilik maknya kat bawah. Jadi dia telefon
maknya. Tapi telefon maknya pula yang habis bateri. Biasalah kalau mak-mak ni memang tak sempat lah nak tengok-tengok telefon ke apa kan. Kecuali kita lah yang muda-muda ni. Amboi muda. Saya ceritanya mak saya. Tapi mak saya handphone memang akan sentiasa ada lah bateri. Walaupun dia tak main pun, tak tengok telefon, tapi nak kena ada. Jadi katanya macam tu, bila dah telefon maknya tak dapat kan, dah kena kacau macam gitu lagi, Allah je lah yang tahu keadaan dia. Tak lama lepas tu senyap, sunyi je kan. Dah tak ada dah gangguan tu semua. Jadi dalam hati dia ni, dia bisik macam ni, Alhamdulillah, akhirnya dia mengalah juga, balik juga macam tu kan. Dah tak ganggu dia dah. Tapi sebenarnya sangkaan dia salah. Tiba-tiba je benda tu, makhluk tu menangis mendayu-dayu tau. Allahu Akbar. Masa ni dah tak boleh nak buat apa dah. Si Ani tadi join sekali, menangis juga sebab dia terlampau takut, terlampau panik, tak tahu nak buat apa kan. Duk menangis kat situ juga. Dan tiba-tiba je makhluk cakap macam ni tau, kenapa nangis? Lepas tu dia mengilai kuat-kuat dekat tepi tingkap tu. Ya Allah, boleh pula kan macam gitu kan. Itulah, lain kali kalau ada yang mendatangi macam itu, korang cakap je, suka tingkau lah nak buat apa pun, jangan kacau aku, macam gitu kan. Jadi masa tu barulah dia terfikir nak buka Yasin kuat-kuat yang ada dekat handphone dia ni. Dah tu dia perasan ada speaker dekat katil dia tau. Dan dia pun terus capai wire speaker tu, cucuk dekat phone dia, supaya bilik dia tu bergema dengan Yasin kan. Dah bilik dia bergema dengan Yasin tadi, dia dengar yang orang kat luar sana, orang ke makhluk dekat luar sana, mendengus dengan kuat tau. Suara dia tu macam garang macam tu, macam marah lah kan. Lepas tu dia pergi ketuk tingkap tu sekuat-kuatnya. Dan tak lama lepas tu, Ani dengar azan subuh dilaungkan daripada masjid. Dan katanya start daripada hari tu dah dia tak buka dah, dah serik dah. Dia dah tak buka lagi tingkap bilik dia. Lepas tu dia alihkan kedudukan katil dia ke arah pintu. Dia katanya dekat sikit dengan pintu bilik. Senang lah kalau ada apa-apa, terus lompat turun, lari keluar bilik kan. Pada malam yang lain pula, malam tu pun sama juga, dia tak dapat tidur. Dan katanya dia yakin orang lain semua dekat tingkat bawah sana dah tidur dah, sebab time tu dah pukul 12 lebih. Tapi tak tahulah macam mana, tiba-tiba je dia terdengar ada bunyi muzik tau. Bunyi muzik tu pula tak tahu datang daripada mana. Masa tu dia fikir mungkin bunyi muzik ni dalam mainan minda dia je kot. Yelah, sebab normal lah kan kalau ada bunyi muzik yang terngiang-ngiang dalam kepala kan. Tapi masalahnya dia dengar muzik tu dengan jelas tau. Nak kata dia bermimpi, tak, sebab dia pergi cubit pipi dia tampar-tampar pipi dia, memang sakit. Dan bunyi tu masih lagi ada. Katanya alunan muzik yang dia dengar tu ala-ala muzik klasik, instrumental macam gitu kan. Lepas tu muziknya pun lembut je, macam bunyi piano pun ada. Dia fikir masa tu bunyi piano lah yang macam gitu tu. Jadi bila dah dengar muzik tadi tapi tak tahu datang daripada mana, dia mula start berpeluh dah. Mula fikir macam-macam dah. Dia dah terbayangkan benda-benda yang pelik, dan kononnya macam ada benda lah yang main piano tu kan. So masa tu dia cuba untuk tak endahkan bunyi tu dengan harapan yang benda tu akan stop lah main. Tapi tak, masih juga dengar orang tengah main piano dengan muzik klasik lagi. Dah tu dia pun bangun, pergi ke arah pintu kan. Dia tekapkan telinga dia ni ke arah pintu, macam ada celah-celah bukaan pintu macam tu lah. Dan sah, memang muzik tu datang daripada tingkat bawah. Masa tu katanya Allah je lah yang tahu betapa takutnya dia kan. Yelah, dia seorang-seorang je yang masih lagi tak tidur. Dah tu dia seorang-seorang je yang dengar muzik. Orang lain semua dah dibuat mimpi dah. Dalam masa yang sama, dia rasa macam curious sangat. Dia nak tahu sangat manalah datang ni suara ni kan, mana datang bunyi tu kan. Sampaikan dia fikir, nak turun bawah lah, nak tengok sendiri kan. Dia cuak, memang cuak. Lepas tu memang takut lah kan. Bunyi macam gitu tengah-tengah malam pula tu, dan dia confirm ahli keluarga dia semuanya tidur. Tapi dia tak boleh tau, tak boleh nak endahkan muzik tu macam gitu je. So dia fikir dia nak turun. Bila dah sampai ke pintu tadi, nak buka pintu ni kan, alah, tak jadilah pula. Takut punya pasal tak jadi tau. So dia pun pergi tidur. Cuba juga untuk tidur. Esok paginya tu dia tengok keadaan piano tu okey je. Pintu pun masih lagi tertutup. Kerusi kemas je. Lepas tu dia pun tanyalah adik dia kan, kalau lah adik dia ni ada terdengar ada orang main piano ke apa kan. Tapi adik dia tak dengar apa-apa pun. Dah tu dia tanya mak dia, katanya bilik pembantu rumahnya ni yang paling dekat dengan piano tu, paling dekat dengan dapur macam itulah kan. So bila dia tanya pembantu rumah dia pun tak ada dengar apa-apa juga. Dah tu dia pun ceritalah kan apa yang berlaku. Tapi semua orang tak percaya dengan cerita dia. Dia pun tak tahulah apa yang dia dengar tu betul ke tak. Yelah, kalau tak lagi elok lah kan. Dah tu katanya piano tu sampai sekarang pun ada, dia tak jual pun. Okey, kisah yang kedua ni dia bagi tajuk sepupu ke. Jadi
Jadi cerita ni berlaku masa Yaya masih lagi bersekolah rendah dan dia tinggal dekat rumah lama keluarga dia. Katanya masa tu tengah cuti sekolah dan kebetulan sepupu dia yang 2 tahun lagi muda daripada dia datang ke rumah keluarganya. Katanya untuk bercuti, jalan-jalan macam tu lah. So dipendekkan cerita, pada malam kejadian tu, macam biasalah sebenarnya dalam bilik dia ni ada satu katil 2 tingkat. Dan sebelah katil 2 tingkat tu dia akan hampakan tilam dekat situ. Sebab katanya si Yaya ni lah yang akan tidur dekat atas tilam tu. Jadi dia pun masuk bilik dan dia baring-baring dekat atas tilam dia kan. Yaya ni cakap dia memang suka baring dekat atas tilam yang bawah sebab dia nak tengok TV. Mungkin dia yang paling last lah masuk kan, masuk bilik tu. Jadi senang lah nanti, tak payah nak panjat-panjat atas katil lagi kan. Kan kejutkan orang lain pula. Lagipun dia susah sangat nak tidur awal. Tambah pula plug switch TV ni sebenarnya ada dekat sebelah dia je, sebelah tilam dia je. Jadi bila dia nak tidur baru dia tutup switch tu. So masa tu dia tengok adik dia dengan sepupu dia dah tidur dah dekat atas katil. Jadi malam tu macam biasalah dia tonton TV sampailah lewat malam. Katanya masa tu dah pukul 12 lebih dah. Tengah syok-syok seronok-seronok tengok TV kan, gelak-gelak semua kan, cerita lawak katanya daripada Indonesia. Tiba-tiba je mata dia rasa macam berat sangat. Tapi dia cuba lawan juga. Dia tak nak tidur sebab dia nak habiskan dulu siaran tu. Dan bila dia terpejam kan, lepas tu dia celik balik. Tapi tetap juga mata dia rasa berat, yang ngantuk kan. Dalam keadaan mata yang separuh terbuka tu, dia tengok sepupu dia dengan baju biru dan juga seluar hijau tengah berdiri dekat hujung kaki dia tau. Dah tu rambut sepupunya ni sampai ke bahu, paras bahu macam tu lah. Lepas tu sepupu dia tadi tolong tutupkan punat TV tau. Katanya masa dia tekan TV tu, sepupu dia ni tunduk je. Tapi Yaya betul-betul ingat yang jari jemari sepupu dia agak runcing tau. Dah tu masa dia nak tekan punat TV tu kan, gerakan sepupu dia ni sangat-sangat perlahan. Ia macam tengah tengok movie slow motion macam tu kan. Jadi bila dah tekan punat TV tadi dan TV tu pun dah tertutup, Yaya pun terus tertidur. Bangun pagi esoknya tu, Yaya tengok betul memang TV tu tertutup lah. Dan switch TV yang ada dekat tepi tilam dia kan masih lagi menyala. Maksudnya punat TV je yang ditutup. Dah tu dia tengok ke arah adik dan juga sepupu dia, masih lagi belum bangun. Jadi lepas dah sepupu dia bangun tu, dia tanya sepupu dia, "Kau tolong aku tutup TV kan semalam kan?" Sebenarnya sepupu dia tu sangat-sangat penakut orangnya tau. Jadi bila Yaya tanya macam itu, muka dia terus berkerut, terus cuak. Nampak sangat tau dia punya takut tu, daripada air muka tu memang nampak. Dah tu sepupu dia jawab, "Tak adalah, mana ada aku tutup." Tapi Yaya dia tetap berkeras. Dia cakap, "Alah, aku nampak lah engkau yang tekan switch punat TV tu. Dah tu kau tekan dengan jari engkau yang runcing kan, dengan kuku yang sikit panjang macam tu lah. Aku nampak dengan jelas lah weh." Lepas tu sepupu dia tadi dah macam nak nangis dah. Mati-mati dia cakap yang bukan dia yang tutup, bukan aku tutup, bukan aku. Lepas tu barulah dia perasan, barulah Yaya ni perasan yang malam tu sepupu dia tidur pakai baju hijau dan juga seluar biru. Perempuan yang tolong tutup switch TV tu, punat TV tu, perempuan tu pakai baju biru dan juga berseluar hijau. Maksudnya terbalik daripada sepupu dia ni tau. Jadi lepas kejadian daripada malam tu, sepupu dia dah serik dah tak nak datang dah rumah diorang. Tambah-tambah pula kalau datang seorang-seorang. Kalau datang ramai-ramai, tidur ramai-ramai macam tu, datanglah. Yaya ni pula asyik sakat sepupu dia je. Dia kan tahu sepupu dia penakut gila kan. Jadi dia sakatlah sepupu dia tu, kata sepupu dia tu adalah Minah misteri yang dia nampak malam tu. And itulah dia kisah kali ni. Siapa tu ataupun siapa orang tu? Mungkin kita sendiri pun, kita lah kan, awak-awak semua pun pernah mengalami kejadian-kejadian yang macam gini kan. Ya, saya sendiri pun banyak kali jugalah kalau time bercerita je mesti akan rasa macam rasa macam ada something je kat belakang. Selain daripada dinding lah. Selain daripada dinding, rasa macam sesuatu ni macam tu kan. Dan beberapa kali jugalah saya nampak macam kelibat-kelibat yang lalu lalang kat sini. Lalu lalang kau, ramai lalu lalang. Tapi kan kita boleh rasakan benda tu macam kenapa ni rasa macam tak sedap, tak best je. Lepas tu mulalah menggeliat sikit. Lepas tu tengok kat belakang, tak ada apa rupanya. Lepas tu kita sambung cerita. Gitu. Okeylah, saya rasa sampai sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.